Kes Highland Tower ini merupakan satu kes yang sangat menarik sebab rentetan daripada bencana ini macam-macam benda berlaku, termasuklah kisah-kisah mistik di sekitar blok 2 dan 3 apartmen yang ditinggalkan setelah runtuhnya blok 1 Highland Tower, dan juga mengenai sikap manusia terhadap alam sekitar. Sebelum kejadian, Highland Tower merupakan apartmen 3 blok yang dibina sekitar 1975 hingga 1978 yang terletak di Taman Hillview, Ulu Kelang, Selangor. Pembinaan apartmen ini sendiri merupakan satu pencabulan terhadap Akta Pemeliharaan Tanah dan Akta Kualiti Alam Sekeliling kerana pembinaan bangunan di kawasan lereng bukit dengan kecerunan lebih 18 darjah yang merupakan kawasan sensitif alam sekitar. Walau bagaimanapun, mungkin Highland Tower tidak akan roboh menyebabkan bumi sekiranya pembinaan perumahan bukit antarabangsa di belakangnya tidak berlaku. Bukit antarabangsa dibina pada tahun 1991 sebagai perumahan elit yang mengakibatkan penebangan pokok-pokok di kawasan sekitar yang mendedahkan bukit itu kepada tanah runtuh. Tambahan pula, East Creek iaitu sungai yang mengalirkan air dari bukit di Highland Tower telah dikambus dan digantikan dengan paip. Paip tersebut menjadi tersumbat daripada batu dan kayu daripada tapak pembinaan bukit antarabangsa, maka mengakibatkannya pecah. Hujan lebat selama 10 hari mengakibatkan paip tersebut tidak dapat menampung jumlah air yang melampau disertai lumpur, batu dan tanah. Sebelum kejadian, dikatakan tanda-tanda retakan dan air mengalir daripada tembok penahan di belakang apartmen tersebut telah pun diperhatikan, dan Majlis Pembedaran Ampang Jaya mengeluarkan notis berpindah kepada penghuni blok 2 dan 3. Namun mereka memohon perintah Mahkamah Shah Alam untuk mengenepikan notis tersebut. Selain itu, jalan raya di sekitar blok tersebut juga telah merekah akibat gelinciran. Kandungan air yang melampau dalam tanah menyebabkan tanah bertukar menjadi lumpur, mengakibatkan strukturnya menjadi lemah. Lumpur tersebut akhirnya menolak tembok penahan di belakang blok 1 sehingga pecah, dan kemudiannya menolak dasar bangunan blok 1 sehingga tumbang. Dikatakan berat lumpur ketika itu bersamaan dengan berat 200 kapal terbang Boeing 747. Runtuhnya Highland Tower. Pada pukul 1.35 petang, 11 Disember 1993, blok 1 apartmen Highland Tower roboh menyebah bumi. Seorang bekas juruterbang Marine Amerika yang sedang bercuti di Malaysia dan menginap di rumah rakannya di blok C Highland Tower, Bruce Aaron Mitchell, 49, berjaya merakamkan gambar turutan kejadian tersebut daripada mula robohnya blok tersebut sehingga tumbang menimpa bumi. Disebabkan kejadian berlaku pada hari Sabtu, kebanyakan penduduk tidak berada di rumah. Pasukan penyelamat tiba dari unit FRU, Persatuan Palang Merah di BKL dan dari pasukan polis dan tentera untuk menyelamatkan mangsa. Pada mula-mulanya, mereka terlihat batang penyapu yang ditonjol-tonjol keluar, membawa kepada penemuan pembantu rumah warga Indonesia Umi Rashidah Khoruman, 22, dan anaknya Nur Hamidah Najib, 1 tahun 6 bulan. Selepas itu, Shizu Nakajima, 50, seorang penduduk warga Jepun, juga berjaya diselamatkan. Namun malangnya meninggal dunia akibat kecederaannya di hospital pada malam yang sama. Yang menyedihkan, hanya 3 mangsa saja yang berjaya dibawa keluar hidup-hidup. Dan pada hari pertama saja, hari-hari berikutnya langsung tiada mangsa yang dibawa keluar. Tun Mahathir Mohamad yang ketika itu Perdana Menteri Malaysia merayu kepada masyarakat antarabangsa untuk membantu Malaysia kerana ketiadaan pasukan khas untuk bencana seperti ini. Pasukan keselamatan ketika itu bingung kerana tidak mengetahui apakah prosedur yang perlu mereka lakukan untuk misi penyelamat. Pasukan penyelamat dari Singapura, Jepun dan Perancis datang menghulurkan bantuan bersama teknologi mereka yang lebih canggih. Yang menjadikan mereka mendengar bunyi ketukan sehingga hari ke-8 kejadian. Namun tidak dapat memastikan daripada mana punca bunyi tersebut, menyebabkan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaik sahaja bunyi tersebut tidak lagi kedengaran, mereka membuat keputusan tiada mangsa yang masih hidup. Dengan itu, jentera-jentera berat mula menggali dan mengorek runtuhan bangunan untuk mencari mayat.
Setiap kali terlihat mayat manusia, mereka berhenti menggunakan jentera dan menggunakan tangan untuk mengangkat mayat tersebut. Antara mangsa meninggal dunia ialah anak Tun Musa Hitam, bekas Timbalan Perdana Menteri iaitu Carlos Abdul Rashid bersama isterinya. Bau busuk mula mencucuk hidung. Terdapat mayat yang dijumpai tangannya, tengkorak yang pecah, cebisan daging berselerakkan dan mayat yang berpelukan. Selepas kejadian, kesemua mangsa yang meninggal dunia seramai 49 orang. Penghuni Blok 2 dan Blok 3 memfailkan saman kepada 10 pihak dengan menggunakan bukti bergambar daripada Bruce Aaron Mitchell dan 10 pihak termasuk Majlis Perbandaran Ampang Jaya dan pihak pemaju. Berdasarkan keputusan mahkamah, Majlis Perbandaran dilindungi daripada tindakan undang-undang kerana Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Akhirnya, kes ini diselesaikan di luar mahkamah apabila M Finance, pemilik M Bank, bersetuju membayar RM52 juta kepada plaintiff. Masalah bila pula manusia cuba melawan kejadian alam. Pula tu bila berlaku bencana nak saman orang lain seolah-olah dia tak bersalah. Padahal mereka sendiri yang memilih nak duduk dekat tempat bahaya. Sama macam orang cakap, kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Selain menjadi sarang penagih dan tempat maksiat, dikatakan Blok 2 dan Blok 3 yang masih berdiri kini menjadi sarang langswir dan pocong. Sekian. Jangan lupa like, share dan subscribe serta komen untuk penambahbaikan. Assalamualaikum.